Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang berbahagia kita dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat bersama kita menjalani kehidupan untuk melaksanakan tugasan yang telah kita rancang dalam kehidupan kita. Sudah tentu dan sudah pastinya dapat memberikan yang terbaik dan mudah-mudahan beroleh sesuatu dalam kehidupan kita. Sidang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini perbincangan berkenaan dengan skop ruang perbincangan akidah, iaitu berkenaan dengan bahaya ta'assub. Jadi bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita untuk kita memahami dengan lebih lanjut apa sebenarnya makna di sebalik ta'assub, ataupun ada juga yang biasa menyebutkan dengan obses. Jadi adakah perbezaan ataupun sama sahaja, dan apakah juga kaitannya berkenaan dengan minat yang melampau. Jadi sebentar lagi kita akan rungkai satu persatu untuk memperolehi jawapannya. Sidang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan. Saya Ibu Samahah Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki Uthman bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Datuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama tak bersama dengan Datuk. Hari ini perbincangan tentang bahaya ta'assub. Ya. Jadi sebenarnya bila mana Datuk kita tengok pada soalan perbincangan ini, ada dibahagikan kepada 3 jenis penonton yang faham tentang tajuk kita ni. Yang pertama, dia faham ta'assub ini adalah minat yang melampau. Ada juga yang memahami dengan katanya, oh ta'assub ni obses. Dan ada juga yang kata ini sekadar minat sahaja. Tetapi kalau kita nak fahami dengan lebih lanjut untuk kita buka ruang perbincangan kita, apa yang boleh kita fahami dengan perkataan ta'assub daripada sudut pandang agama? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Azrin sekali lagi, dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Topik kita pada kali ini yang bersangkut paut dengan akidah. Ya, betul. Satu perkara yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, sebab kata para hukama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Maknanya itu akidah lah. Sebab apa? Sebab dalam konteks akidah ni, kalau tak dipelihara, tak dijaga, ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan akidah itu tergelincir. Antaranya ta'assub lah. Perbuatan ta'assub. Jadi apa makna ta'assub ataupun kadang-kadang orang sebut juga fanatik dan sebagainya kan. Jadi ta'assub ni kalau kita lihat maksud dia, kalau dalam konteks agama ni disebut juga sebagai ghulu. Nabi SAW menyatakan iyyakum wal ghulu fid din. Kamu hendaklah menjauhi perkara-perkara yang melampau dalam agama ini. Jadi ta'assub itu boleh kita kategorikan ataupun kita sebut sebagai sikap keterlaluan, sikap yang melampau dalam sesuatu pegangan ataupun pendirian. Sebab akidah ni satu pegangan, akidah ni satu pendirian, maka dia kena satu sikap yang sederhana yang menurut Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada unsur-unsur yang berlebihan daripada yang sepatutnya, maka itu dinamakan ta'assub, dan ta'assub itu akan membawa kepada keburukan yang sangat-sangat besar. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan ahlul kitab yang mereka itu melampaui batas
dalam mengagung-agungkan hatta Nabi Isa AS sebagai contohnya, sehingga diangkat pada kedudukan yang tidak sepatutnya diangkat, menyamai Tuhan, sifat-sifat ketuhanan yang diberikan kepada Nabi Isa AS akibat ketaassuban ataupun akibat dia punya terlalu berlebih-lebih dalam sesuatu perkara yang akhirnya menjejaskan akidah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sikap yang ini dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah Allah Taala menyatakan, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wa al-kitab, walaupun ayat ini disebut ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas dalam agama kamu. Walaupun ayat ini menyebut al-kitab, tetapi kita memahami dalam konteks ayat Al-Quran ini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebut tentang ahli kitab, tetapi pengajarannya untuk semua, termasuk kita. Termasuk sebab ahli kitab itu merujuk pada Yahudi dan Nasara, tapi bukan sekadar merujuk kepada mereka, merujuk kepada kita umat Islam. Maka di sini sesuatu perkara yang perlu diambil perhatian. Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kita ni umat yang sederhana. Jadi yang tidak melampau-lampau dalam satu perkara yang menyebabkan tergelincir daripada jalan kebenaran. Baik, itu dia tadi kan, bila mana kita nak faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan macam mana disebutkan sebagai taksub. Macam Datuk Puan ada sebut kepada kita sebentar tadi, fanatik, obses ataupun minat ataupun suka yang terlampau. Mungkin ada di sini kita dapat perhatikan ada bahaya yang akan menjelma apabila terlampau seronok dan suka pada sesuatu perkara ataupun seseorang itu. Nanti kita akan bawakan satu persatu bahayanya untuk kita fahami. Jadi sedang penonton, sebelum kita pergi pada soalan-soalan untuk kita melebarkan lagi jurang perbincangan kita, ayuh sama-sama kita war-warkan kepada anda berkenaan dengan platform media sosial bagi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mungkin ada di antara penonton-penonton yang sudah pun bersama kami untuk mengikuti kami di media sosial. Jangan lupa untuk ikuti kami di 3 platform, iaitu Facebook rasmi, di Instagram dan juga di TikTok. Di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, di Instagram official Tanyalah Ustaz, dan di TikTok official TUBTJK. Biar tahu jangan keliru. Jadi jom sama-sama untuk ikuti perkembangan program Tanyalah Ustaz di platform media sosial kami. Baik, kembali dalam perbincangan berkenaan dengan bagaimana bahaya taksub sebentar tadi. Bila mana tuan-tuan dan puan-puan melihat pada tajuk yang dipaparkan saja, kita dah nampak di situ ada perkataan bahaya dan juga taksub. Sudah tentu dan pastinya hari ini perbincangan kita nak memberitahu kepada anda semua berkenaan dengan bagaimana untuk kita mengelakkan diri kita daripada taksub yang sangat-sangat membimbangkan, khususnya di akhir zaman. Kita buka tirai perbincangan dengan sahabat kita. Soalannya di Facebook dari Al-Shal. Katanya, Assalamualaikum. Ada 2 soalan di sini. Yang pertama, apakah terdapat perbezaan maksud taksub dan fanatik menurut pandangan Islam? Dan adakah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kaum-kaum nabi yang terdahulu sudah wujud orang-orang yang taksub dan berlebih-lebihan dalam perkara yang bercanggah dengan agama? Mohon penjelasan. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Datuk. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, taksub dan fanatik. Itu bahasa sajalah. Satu bahasa Arab. Maksudnya dua-dua tu sama. Dua sama saja perkataan dalam konteks kita, penggunaan perkataan saja kan. Jadi maksud yang sama lah. Taksub ni macam yang kita sebut tadilah, iaitu berlebih-lebih dalam sesuatu perkara sampai tahap ulu lah. Yang Nabi SAW juga menyatakan halakal mutanatti'un. Nabi sebut 3 kali perkara tersebut. Binasalah, celakalah golongan yang terlalu melampaui batas di dalam sesuatu perkara. Jadi itu menyebabkan dia tidak menerima kebenaran. Itu maksudnya. Bila dia ta'assub, mari kebenaran pun dia tak terima dah. Dia pakai hak dia aja. Begitu. Oh, cakap pun dia tak nak dengar. Tak nak dengar lah. Tak dengar. Itu perkara-perkara ta'assub yang berlaku. Begitu juga ini disebut sebagai asabiyah. Dia perkataan yang sama, ta'assub juga. Asabiyah kan. Yang kita tahu bahawa bila ditanya tentang asabiyah itu,
Nabi SAW menyatakan antu'ina qaumaka ala zulmi, kamu tolong kaum kamu di atas kezaliman. Fanatik punya pasal, ta'asub punya pasal, zalim pun zalim lah. Maknanya dia akan ikut membuta tuli. Dia menerima membuta tuli, dia menyokong membuta tuli, dia menolong membuta tuli, dalam keadaan sudah sampai tahap fanatik dan juga ta'asub. Dan perkara ini apakah berlaku? Ya, macam kita sebut tadi tentang ayat Al-Quran juga menyatakan tentang bagaimana ahlul kitab, golongan-golongan yang terdahulu pun melakukan perkara-perkara yang seumpama ini. Sebab itu Nabi SAW sangat-sangat melarang perkara yang seumpama ini berlaku, iaitu dalam konteks Islam ni mengajar kepada kita khairul umur awsatuha. Setiap perkara itu adalah dengan bersederhana. Jangan kita melampau-lampau melebihi satu had yang kita kata yang akhirnya menyebabkan kita itu tersasar daripada kebenaran. Dan kalau kita lihat umat-umat terdahulu juga, antara mereka yang apabila mereka terlalu fanatik terhadap tokoh-tokoh tertentu, orang saleh di kalangan mereka, kan, sampai tahap mereka bina patung, patung untuk mengenang, untuk memuja, yang akhirnya menjadi satu penyembahan, menjadi satu pemujaan. Tengok apabila terlalu berlebihan dalam satu perkara. Kalau sederhana maka ia tidak ada masalah, tapi kalau berlebihan dia tidak dapat menggunakan akalnya yang waras. Itu masalahnya. Sedangkan antara kemuliaan manusia ni, Allah Ta'ala sebut walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan anak-anak Adam. Allah muliakan itu dengan Allah bagi akal fikiran untuk kita melihat sesuatu itu dengan cara yang objektif, berpandukan kepada wahyu. Kena ada juga. Kalau guna akal saja satgi dia pergi kepada Mu'tazilah pula. Kan, ada juga golongan liberalisme ni payah juga. Semua akalnya wahyu dia tolak. Itu tak boleh. Tapi akal tu kalau tak guna wahyu saja, akal tak guna, masalah juga. Betul. So kedua-duanya kena diseimbangkan, hingga kan para ulama dia buat satu analogi lah. Analogi bagaimana? Dia kata akal ni macam mata kan. Wahyu itu macam cahaya. Okey, kalau kita ada akal, mana kita ada mata, tak berpandukan pada wahyu, tak ada cahaya, agak-agak ada mata, cahaya tak ada. Gelap. Boleh nampak tak nampak? Gelap gelita. Gelap gulita. Kan? Memang tak nampak apa. Pasal tak ada cahaya. Jadi ada mata saja, ada akal saja pun tak jadi. Tak jadi. Tapi kalau ada cahaya saja, mata tak ada. Ada cahaya saja, contohnya cerah menerang, mata tak ada. Mata buta contohnya, tetap tak nampak juga. Kan? Sebab itu ada wahyu tapi akal tak menggunakan langsung. Jadi gelap juga, dia akan terabak-abak dalam kegelapan. Maka dengan sebab itu, di situ kita lihat bahawa mata tadi, akal tadi umpama mata yang perlu digunakan dengan cara yang betul, dan wahyu itu ibarat cahaya. Jadi barulah kita adanya cahaya, guna mata melihat cahaya, barulah ia akan cahaya akan ada, baru dia dapat melihat sesuatu itu dengan jelas, dengan terang dan sebagainya. Maka di situ perlunya kita menggunakan akal, bukanlah mengikut sesuatu itu secara membuta tuli sehingga kan akal itu dah ditolak ke tepi dah. Kadang benda tak logik pun, benda sesuatu perkara yang diutarakan itu dalam suatu ajaran sesat kan, kadang dia tak logik langsung, tak kena dengan akal langsung, tapi boleh diterima. Boleh terima juga. Sehingga kan kita kata wahyu pun bercanggah benda tu kan, tetapi dia sudah mematikan fungsi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan akal itu satu kemuliaan yang Allah Taala bagi kat kita. Bila tak guna langsung, maka pada ketika itu juga dia akan menjadi fanatik tadi ataupun ta'assub secara membuta tuli. Subhanallah, itu dia kan. Maksudnya daripada zaman dulu sehingga kini, ta'assub ni memang satu warisan generasi yang bersarang dalam setiap hati insan, yang mana faham ataupun tidak sebenarnya ianya ada, cuma bagaimana dikawal sebaik mungkin supaya tidak melarat kepada kebinasaan. Sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama dengan kami mengikuti perbincangan berkenaan dengan bahaya taksub. Tadi ada sahabat kita bertanya, apa beza fanatik dengan taksub? Sebab kita taksub ni jarang kita dengar. Kalau dah level sampai kepada peringkat yang paling atas, baru kita akan sebut, awak ni taksub sungguh ya. Tetapi bila mana sebut perkataan fanatik, dia tak nampak seperti mana bahaya dalam perbincangan kita ini. Sebenarnya dua itu adalah sama, tetapi cuma satu bahasa Arab, satu lagi dalam bahasa Inggeris, pinjaman menjadi bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak lihat satu soalan dari sahabat kita di Facebook, dari Mas Niza. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, adakah dikatakan taksub jika kita ikut cara hidup ataupun gaya hidup, ikut cara gaya hidup, penampilan seperti serta sifat-sifat seseorang dengan niat boleh berubah ke arah kebaikan? Mohon penjelasan. Terima kasih juga sahabat kita Mas Niza untuk soalan ini. Ikut cara hidup seseorang sungguh-sungguh adakah taksub? Baik, terima kasih. Sebelum saya nak jawab tadi, nak jawab ini, ingat sebut tadi taksub dan fanatik kan. Sebut fanatik tak rasa sangat. Tak rasa sangat. Taksub baru rasa. Dia serupa macam ni lah, hipokrit dan munafik lah. Bila sebut hipokrit tak rasa sangat, bila sebut munafik tu melenting kan. Sedangkan sama kan. Sama. Satu bahasa Arab kan. Baik, apapun cerita dia, bagaimana kalaulah kita teruja dengan seseorang, lalu kita nak ikut dia, penampilan dia dengan tujuan untuk bertambah baik. Dia sebenarnya apabila kita nak menjadikan seseorang sebagai qudwah, tengok qudwah itu dalam arti kata apa? Kalau perkara yang baik memang tidak ada masalah, bahkan itu sesuatu yang dituntut. Sebagai contoh, bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh dan tauladan yang terbaik. Jadi Allah suruh kita ikut Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi terbaik. Akhlak Nabi cantik, elok, perilaku Nabi, semua sekali lah. Kan? Hingga kan disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam muqaddimah kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, ketika mana membicarakan tentang ayat ini, beliau menyatakan bahawa Rasulullah SAW itu boleh dijadikan contoh teladan dalam segenap segi kehidupan baginda, sejak daripada kecil sampailah Nabi dewasa, Nabi sebagai seorang bapa, Nabi sebagai seorang jiran, Nabi sebagai seorang sahabat, Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi sebagai seorang imam masjid, dan semua sekali itu menjadi contoh. Baik, dalam konteks kita sekarang mungkin ada orang dia lihat ada seorang dia berperwatakan yang baik, akhlaknya baik, maka dia nak tiru. Nak tiru benda yang baik, dia alu-alukan, tidak ada masalah. Kan? Selagi mana dia tidak melampaui batas-batas hukum syarak, selagi mana dia tidak memuja orang tersebut dalam keadaan yang tidak sepatutnya, seolah-olah dalam dunia dia seorang lah, tak ada orang lain dah, kan? Orang lain sampai tak asuk ni sampai ke mana? Orang lain cakap tak terimalah. Mari apa pun tak, walaupun hak lain tu betul sekalipun, ni tak asuk lah. Dia dah lupa diri, dia dah membutakan matanya, dia sudah memekakkan telinganya, dia sudah mematikan hatinya. Itu perkara yang dilarang. Itu bahaya. Tapi kalaulah sekadar dia nak meniru atau nak mencontohi seseorang yang buat baik, Nabi bersebut man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha atau kama qala. Siapa yang dia menganjurkan satu benda baik, dia dapat pahala, dan dia juga dapat pahala atas orang yang ikut. Jadi kita pun kalau buat benda baik, orang ikut, baguslah kan. Jadi ikut benda yang baik itu tidak ada masalah. Itu tak dinamakan ta'assub dan juga fanatik. Tetapi yang kita sebut tadi, yang mengikut secara membuta tuli sampai melanggar batas-batas hukum, batas-batas hukum syarak, itulah yang sepatutnya diperhatikan. Baik, subhanallah. Kalau sekadar mengikut untuk memperbaiki peribadi, nak tiru cara berpakaian, cara perwatakan, cara pertuturan, tingkah laku, maka tidak ada masalah. Maka itu bukanlah dilabel sebagai ta'assub, cumanya minat dan tertarik untuk mengikuti kebaikan tersebut. Dan sedang penonton, Al-Fadil Datuk, zaman semakin moden dan juga
insan semakin berfikiran luas, maka pelbagai perkataan dan juga istilah mula direka untuk menggambarkan sesuatu. Dan mungkin penonton-penonton yang menyaksikan pada ketika ini biasa dengar satu istilah yang disebut sebagai GOAT ataupun disebut sebagai God ataupun God ni, macam mana nak sebut kambing kan, GOAT. Kalau kita kata itu perkataan tu bukan kambing ke tu, kita akan sebut kambing, tetapi sebenarnya dalam istilah moden sekarang dia ada satu istilah akronim. GOAT itu adalah the greatest of all time. Dia buang T depan tu, dia hazaf T depan. Jadi dia tinggal GOAT je. Tapi bisa disebut akan ada the depan. Greatest of all time. Maksudnya terbaik sepanjang masa, terbaik selama-lamanya. Maka dilabelkan kepada selebriti, kepada ahli sukan, kepada manusia yang hebat sikit di atas dunia ini. Maka kita pun nak bertanya dalam perbincangan taksub kita pada hari ini, apabila minat melampau kepada seseorang, dia pun berperwatakan yang cukup hebat di dalam masyarakat, maka terus dilabel sebagai greatest of all time. Soalannya boleh ataupun tidak? Bagaimana Datuk? Baik, terima kasih. Kalau Da'i Azrin tak jelaskan, saya pun ingat goat tu kambing. GOAT, kambing lah kan. Rupanya dia merujuk kepada greatest of all times. Dia sebenarnya, kalau kita faham dalam konteks manusiawi, manusia ni mana boleh the greatest of all time. Manusia ni bersifat dengan sifat kelemahan, sifat kekurangan. Yang betul-betul the greatest of all time ni sifat sepenuhnya Allah Subhanahu Wa Taala saja, yang tidak ada sebarang kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena bezakan sifat hamba dengan sifat Khaliq, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni ada kelemahan dia. Ada waktu kalau orang tu diminat seseorang, pemain bola ke atau siapa-siapa je kan, dia ada waktu waktu kemuncak dia. Ya, betul. Kan? Dia ada waktu surut dia. Dia ada waktu yang sudah lagi tidak diperlukan, sebagai contohnya. Jadi maknanya manusia begitu sifat dia. Kalau kita all time ni maknanya sepanjang masa. Kan? Sepanjang masa. Jadi perkara itu kalau kita lihat, jangan sampai terlalu lah. Dia apa-apa pun benda ni, kalau terlalu sangat pun bahaya juga. Kalau sederhana okey, macam kita makan nasi kan, makan nasi sepinggan okey, 2 pinggan okey lah, dia lapar sangat kan, dah 2 hari tak makan kan, 3 pinggan kita berasa sengit kepala lah, biar betul 3 pinggan, 1 periuk nak makan. Ni orang ke jin ke apa kan. Jadi maknanya dia ni dah di luar batas-batas yang sepatutnya. Sebab itu sederhana itu satu benda yang ditekankan oleh dalam Islam. Itu pada hatta pada kita nak menyanjung manusia pun sederhana. Jangan terlalu berlebihan yang melampaui batas. Yang kita nak sanjung betul-betul berlebihan, Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu yang wajib kita puja, yang wajib kita puji, bahkan wajib sebenarnya. Adapun manusia ni dia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Ada waktu pasang surutnya. Jadi berpada-padalah. Orang nak minat pun boleh, bukan tak boleh minat tu, tapi berpada-pada. Sampai tahap dia mengetepikan semua orang, melainkan orang itu sahaja. Contohnya sampaikan apa dia kalau sampai ta'assub ni, dia akan terima apa juga. Bila orang hak dipuja tu, hak baik pun dia terima, hak jahat pun dia terima. Kata-kata dia okey pun, hak KO pun semua dia terima. Ini ada satu tahap yang sudah kita kata sudah melepasi level. Dia tak boleh dah. So nak kena sederhana. Betul balik. Maksudnya kalau orang tu buat benda baik, dia setuju. Tetapi kalau buat benda yang tak elok, dia walaupun dia puja tapi buat benda tak elok, tetap tak elok. Itu maknanya pemikirannya masih lagi waras. Tapi kalau pemikiran yang tak waras ni, dia dah habis lah. Kalau orang pujaan dia tu dia fanatik sangat ni, buatlah apa pun. Tetap disokong. Semua sokong. Aduh. Ni sampai tahap asabiyah ni. Ini dilarang oleh Islam. Allahu akbar. Nanti kita pun akan masuk dia agak perbincangan berkenaan dengan asabiyah itu yang dikatakan berpuak-puak tadi itu kan. Baik, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum. Mengapa ramai masyarakat Islam mudah terpengaruh dan taksub melampau kepada guru ataupun ketua ajaran sesat? Adakah sebab masyarakat Islam
malas membaca dan malas menghadiri majlis ilmu yang dibimbing oleh ustaz-ustaz yang mendapat tauliah dari pejabat agama Islam. Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Juhara Abu Bakar untuk soalan ini. Kenapa ke situ? Silakan Datuk. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia kata mengapa ramai yang terikut ajaran sesat. Saya tak setuju, kenyataan ni pertama soalan ni. Sebab tak ramai pun. Nak kata ramai tak ramai, kita ubah sikit ayat lah. Segelintir tu. Segelintir. Tak ramai. Hak baik tu ramai lagi, hak tak terpesong tu ramai lagi. Jadi mengapa ada segelintirnya yang terikut dengan ajaran sesat, ketua-ketua tok guru ajaran sesat dan sebagainya. Dia kadang-kadang manusia ni, saya melihatlah, kalaulah seorang guru itu atau ketua ajaran sesat itu, dia boleh buat benda pelik sikit pada orang lain, orang mudah ikut. Betul. Orang mudah ikut sesuatu yang pelik. Sebab tu ujian yang terbesar kepada manusia, kalau kita lihat, Nabi SAW sebut adalah ujian Dajjal. Ujian Dajjal itu Nabi kata dalam mafhum hadis, tidak ada ujian yang lebih besar sejak Nabi Adam sampai kiamat melainkan ujian Dajjal. Fitnah Dajjal. Sebab apa fitnah Dajjal itu fitnah ujian yang sangat besar? Sebab Dajjal boleh buat benda pelik. Dajjal boleh menurunkan hujan. Duduk tengah kemarau, kering kontang ni, Dajjal kata hujan turun. Dajjal boleh menumbuhkan pokok-pokok. Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Allah bagi keizinan itu kepada dia dengan pertolongan daripada syaitan. Ini dia sebutlah hadis-hadis sahih banyak tentang perkara yang luar biasa yang mampu dilakukan oleh Dajjal. Jadi manusia ni dia mudah terpengaruh begitu. Sebab tu kalaulah guru-guru ajaran sesat ni, kalau dia boleh buat benda pelik sikit, dia ramal sikit, tiba-tiba kena. Bertepatan, kebetulan. Contohnya habis lah. Ataupun dia boleh sebut satu benda yang orang tak boleh sebut. Maka nampak kepelikan itu berlaku, maka dia dah percaya dah. Sebagai contoh, dia jumpa ada seorang konon tok guru lah. Tok guru ni, guru ajaran sesat ni, dia pun tak tahu sesat. Baru pergi jumpa, dia boleh sebut sikit je, buku dalam kereta tak bawa sekali ke? Dia tertinggal buku dalam kereta. Dia kata, tu dia tok guru ni, kasyaf. Macam mana dia tahu? Kasyaf sungguh. Dia ada karomah ni. Terus dia letak itu satu karomah. Habis lah. Akhirnya dia terjebak. Sedangkan karomah ni bukan begitu. Karomah ni kemuliaan yang bukan boleh dibuat-buat. Ni kadang-kadang hari dia boleh tahu semua. Ini dah lain macam lah. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia menyatakan, "Lau ra'aitum sahibal bid'ah yatiru fil hawa fala taghtarru bih." Kalau kamu tengok pelaku bid'ah, ajaran sesat ni bid'ah lah, dia boleh terbang di udara. Boleh terbang, bukan setakat berjalan atas air, terbang di udara. Fala taghtarru bih, jangan terpedaya dan tertipu dengan dia. Sebab apa? Sebab itu daripada syaitan, itu daripada sihir. Benda-benda yang luar biasa yang mencari adat ni, bukan sekadar ianya adalah karamah, bukan, kena faham konsep tersebut. Tapi orang kita kadang-kadang dia mudah terikut. Sebab apa? Sebab ilmu itu kita lihat kedangkalan ilmu yang sepatutnya dibajai betul-betul. Sebab itu Muaz bin Jabal menyatakan, al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Sebelum nak buat sesuatu, ilmu dulu, kita jimbang dulu. Kalau tengok benda pelik pun tengok, semua Dajjal boleh buat benda pelik sebut tadi kan. Tok bomo kadang-kadang boleh buat benda pelik kan. Ajaran sesat kadang-kadang yang ada unsur-unsur sihir boleh buat benda pelik. Jadi pelik saja tidak bermakna betul. Kena timbang dengan syariat. Kena ada ilmu. Itu pentingnya. Jadi kadang-kadang ini berlaku lah. Subhanallah. Dia tak payah benda besar-besar, dapat buat air penawar pun jadi dah. Air penawar sembuh demam, kira okey dah. Itu satu benda yang takjub dah bagi masyarakat kita pada hari ni, untuk mudah terpesong segelintir di antara mereka. Sedang penonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, terima kasih diucapkan kepada penonton tetap setia bersama dengan kami mengikuti perbincangan. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru bab akidah berkenaan dengan bahaya ta'assub. Tadi kita bincangkan bagaimana boleh terjadinya ta'assub ini, dan di antara perkara awal untuk kita melihat indikator ataupun tanda-tanda seseorang itu ta'assub apabila dia hanya tertumpu pada orang yang dia ta'assub saja, apabila mendengar nasihat daripada orang lain, sama ada nasihat itu berbentuk percakapan lisan ataupun sebagainya, tetap dia tidak mengendahkan kerana hanya tertumpu kepada yang dita'assub itu sahaja. Baik, sedang penonton, kita ada soalan di Facebook dari sahabat kita Nazni Baka. Assalamualaikum. Soalan saya, adakah terlalu ta'assub kepada sesuatu kepercayaan itu boleh mendatangkan penyakit? Pentingkan diri sendiri, tidak mahu bergaul dengan masyarakat dan kadang-kala bersikap ganas. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Saya dahulukan dengan ucapan jazakallahu khairan kathira. Terima kasih juga pada sahabat kita untuk soalan ini. Ta'assub sehingga memencil diri. Bagaimana Datuk? Baik, terima kasih kepada persoalan. Dia sebenarnya kalau kita lihat antara ajaran-ajaran sesat sebagai contoh yang menyeleweng daripada akidah, mereka memang nak mewujudkan golongan yang ta'assub. Sebab apa? Sebab maka boleh kontrol. Ya, betul. Maka boleh kontrol. Kalaulah tidak ta'assub, maka payah nak kontrol. Itu susah dapat nak kontrol. Sedangkan dia nak rekrut golongan-golongan yang sanggup melakukan apa sahaja kepada ajaran-ajaran tertentu, kan? Maka dengan sebab itu sememangnya kalau dah sampai tahap ta'assub dengan doktrinisasi yang tertentu, sehingga kan mereka ini akan mengetepikan untuk belajar daripada mana-mana guru yang lain. Dia bagi tahu siap-siap lah, dari tahap kita belajar ni ilmu isi. Jangan duk pergi ilmu kulit. Hak lain semua kat luar semua ilmu kulit semua. Dia tu kulit je. Dia kulit je. Jadinya buat apalah kamu nak merendahkan martabat kamu daripada isi kepada kulit. Dia pun okey lah. Akhirnya dia berasa akhirnya dia memencilkan dalam konteks yang sempit begitu. Datuk, minta maaf saya menjelas sikit. Adakah kerana seseorang ini dia nak nampak pandai dalam tempoh segera? Adakah itu di antara sebab berlakunya benda tadi? Ya, mungkin itu juga berlaku sebab kadang-kadang zaman sekarang ni semua orang nak shortcut. Kan? Nak pintas, nak jalan pintas. Kalau nak masuk syurga, nak jalan pintas masuk syurga, yang dia rasa bahawa itu caranya, kan? Dengan ilmu isi kita sebut tadi, kan? Orang lain ilmu kulit. Jadi dan cara masuk syurga pula dengan cara yang mudah. Cara yang mudah. Dan ada cara yang bukan sangat mudah, ada kenikmatan-kenikmatan tertentu yang dijanjikan kepada mereka. Jadi itu yang berlaku. Akhirnya memanglah dia akan jadi memencil, dan bila berlakunya ta'assub tadi, soalan tadi kita boleh betul nak ganas, dia boleh di ekstrim sampai tahap ganas, sampai tahap dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akal yang waras, kan? Dan memang dia akan memberi keburukan yang besar lah. Baik, bertindak ganas, memencil diri dari masyarakat dan bersikap tidak mahu bergaul. Apabila itu sudah pun menjadi satu tabiat. Dia Azri, satu lagi saya nak sebut. Dia memang sebab apa? Kalau mereka bercampur dengan orang, di situ sudah tentulah segala aktiviti mereka akan terbongkar, akan dipertikai. Sebab itu modus operandi antaranya ajaran sesat, mereka akan buat secara sembunyi-sembunyi. Mereka akan berada kelompok mereka saja, dan mereka tak akan benarkan pengikut-pengikut ini untuk bergaul dengan orang, dan tidak dibenarkan berkahwin selain daripada mereka. Mereka kepung betul-betul, kan? Supaya apa? Sebab mereka dapat kontrol ni. Kalaulah orang itu dibenarkan jumpa orang sana, pergi belajar sana, beli belajar sini, akhirnya akan terbukalah, akan nampak lain macam ni. Sebab apa hak ni macam ni, hak ni macam ni. Maka di situ orang, manusia ada akal, dia boleh berfikir, dia dapat pertimbangan. Tapi bila mana akal itu ditutup dengan cara tadi, dengan cara dipencilkan, dengan cara supaya tidak bercampur dengan orang, nak belajar kepada golongan dia saja, orang lain semua tak betul, dia seorang betul, akhirnya
dia tertutup seumpama itu dan akan melahirkan ta'assub, dan dia akan boleh melakukan apa saja, termasuklah tidak akan ganas dan sebagainya. Betul. Bila Datuk sebut tu, saya pun mula terfikir, betul juga dipencilkan mereka itu supaya tidak bergaul dengan orang lain adalah untuk menjaga sama-sama mereka dan juga doktrin yang mereka bawa pada kelompok mereka tersebut. Baik, sedang menonton, memang kita dalam Islam diajar untuk memuliakan manusia dan juga insan yang berada di sekeliling kita. Tapi zaman semakin ke hadapan dan kita melihat ada beberapa perkara yang cuba dibangkitkan untuk kita faham berkenaan dengan ta'assub, berkenaan dengan memuliakan ataupun menghinakan diri. Satu contoh kita berikan, kita suka, minat dan juga mengikuti dengan kesungguhan kepada seseorang, mungkin guru kita, sehingga kan kita mendengar setiap daripada nasihatnya, mengikuti dia daripada tempat ke tempat, dan kita mula rasa seronok dan timbul fanatik serta ta'assub. Maka apabila ada ta'assub seperti itu, kita pun mula untuk merendahkan diri kita demi memuliakan guru tadi. Contohnya, apabila nak duduk, kita tolong sapukan, apabila berjalan, kita tunduk di hadapannya, dan yang paling nampak seperti mana dahsyat tersebut, apabila nak buka kasut, pengikutnya tolong buka, dan juga apabila nak pakai selipar, diambil kaki, dimasukkan balik. Jadi ada yang kata, ini saya memuliakan guru saya. Tetapi pada sudut pandang lain mungkin mengatakan, ini bukan memuliakan tetapi menghinakan. Sebenarnya perkara itu boleh ataupun tidak, dan bagaimana Datuk? Silakan. Baik, ini termasuk dalam perkara-perkara adat. Ya. Al-aslu fil adat al-ibahah. Iaitu asal perkara adat itu harus, kecuali kalau ada perkara-perkara yang melampaui batas-batas hukum syarak. Memuliakan satu benda yang baik, kan, dia nak berkhidmat pada guru dia, contohnya nak memudahkan urusan guru dia, maka tidak ada masalah dalam konteks tersebut. Tetapi dia kena kita kata kena, jangan berlebih-lebihan lah. Ada had dia lah. Jangan sampai tahap dia memuliakan di peringkat takdis, sampai mensucikan guru dalam keadaan yang berlebih-lebihan. Tapi kalau saya nampak sekadar nak ambil kasut bagi pakai itu, masih lagi tidak ada isu pun, tidak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab dia nak memudahkan pergerakan sahaja. Kan, macam cium tangan guru, kerana ini juga jadi isu juga. Ada orang tak setuju sebab dia kata ini memuliakan, tak boleh sampai tahap macam tu. Nah, tetapi sebenarnya dia masuk adat kita juga. Dalam adat orang Melayu contohnya, kalau nak muliakan orang, dia cium tangan ya. Kan? Cium tangan tu hatta suami isteri pun cium tangan, antara anak dengan ibu bapa cium tangan. Itu benda yang dalam adat kita ia diterima, yang tak dimasukkan dalam perkara-perkara yang hulu. Tapi kalau sampai cium kaki tu tu kena tengok, kan. Itu kena tengoklah pasal hampir tahap macam tu, kan. Sampai nak mempersembahkan diri sampai berlebih-lebihan sangat. Itu kita kata jangan hulu itu saja, kan. Cara yang sederhana dan cara yang kita tahu bahawa kita tetap meletakkan bahawa takdis kita ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita memuliakan manusia ni sebab apa? Sebab dia membawa sesuatu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam pertimbangan syarak, tidak melangkaui batas-batas syarak. Sebab itu Nabi SAW sendiri menyatakan tentang kalaulah dibenarkan manusia sujud pada manusia, nescaya aku suruh isteri sujud pada suami dia, untuk memuliakan betul-betul, kan. Tapi bab sujud tak boleh. Nak hormat tapi tak boleh sampai tahap nak sujud. Sebab itu dilakukan oleh golongan Parsi contohnya. Ketika mana Rubai bin Amir datang dalam satu peristiwa Al-Qadisiyah, ditengok panglima tentera Parsi Rostam sujud ni. Dia punya askar-askar dia punya pengikut dia memuliakan tahap yang keterlaluan. Sedangkan tentera-tentera Islam datang dalam keadaan yang biasa, yang tidaklah sasa dia ketua tu, dia panglima tu, yang lain sampai terpaksa menerap kat dia, kan. Tak macam tu. Mulia tetap memuliakan tapi tidak melampaui batas. Sebab itu Rubai bin Amir dalam kata-katanya masyhur, dia kata apa? Dia kata laqad ibta'athana Allah linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah Taala mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia daripada memperhambakan diri kepada semua manusia kepada memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
min juril adyan ila adlil Islam, daripada sebarang kezaliman kepada keadilan yang ada dalam Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan juga akhirat. Jadi Islam melarang perhambaan kepada sesama manusia. Memuliakan tidak ada masalah, tetapi dalam tahap-tahap yang secara uruf kita dapat menerimanya, ia sebagai sesuatu yang tidak melibatkan penyembahan, tidak melibatkan takdis, pensucian yang mengkultuskan ataupun kita sebut sebagai mensucikan dalam tahap yang tak sepatutnya berlaku. Baik, itu jawapannya berkenaan dengan bagaimana peristiwa yang disebutkan tadi. Memuliakan tidak ada masalah, tetapi jangan sampai menyucikan seseorang itu melebihi daripada had dan kadar yang ditetapkan. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak lagi perbincangan selepas ini. Subhanallah, kembali bertemu. Saya yakin dan pasti anda mula untuk memahami dengan lebih terperinci berkenaan dengan apa maksud di sebalik ta'assub dan juga bagaimana kita nak menghindarkan diri kita daripada ta'assub dan juga berhati-hati dengan bahaya yang bakal menjelma selepas daripada kita ta'assub kepada sesuatu perkara, insan ataupun apa-apa juga keadaan. Baik, sidang penonton, tadi daripada awal sehingga pada sebelum kita berehat tadi, beberapa kali kita menyebut perkataan asabiyah ataupun berpuak-puak kelompok-kelompok yang masing-masing mereka ini mendakwa mereka lah yang paling betul. Kami yang betul, mereka ini salah. Mereka itu salah, kami yang betul. Apa yang kami bawa, kami yang betul. Maka masing-masing mula berpuak-puak mengatakan mereka yang lebih baik, mereka lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik. Maka kita ingatkan daripada dulu sahaja ada sikap seperti itu. Rupa-rupa kini pun sudah kembali timbul sikap seperti itu dan cuba kita masukkan dalam perbincangan berkenaan dengan ta'assub. Jadi mungkin kita nak minta nasihat sikit dari Al-Fadhil Datuk, bagaimana kita nak mengawal diri kita apabila berhadapan dengan mereka yang berpuak-puak ini dan juga masing-masing cuba menegakkan sesuatu yang mereka bawa ini, semuanya tidak mahu untuk mengalah masing-masing dengan ego masing-masing. Bagaimana Datuk? Silakan. Baik, terima kasih pada persoalan. Jadi hidup berpuak-puak ni secara asabiyah kita sebut tadi, perkara ini sudah berlaku pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah mereka hidup berpuak-puak dan mereka hidup kok mana pun puak mereka yang benar. Orang lain puak lain, walaupun puak lain betul, dia kata betul. Sebab apa? Sebab bukan puak mereka. Ini yang kata sebagai satu bentuk asabiyah yang dilarang di dalam Islam, yang Nabi SAW menyatakan laisa minna man da'a ila asabiyah. Allahu akbar. Wa man mata fil asabiyah. Bukanlah daripada golongan kami mereka yang menyeru, yang mengajak kepada asabiyah. Jadi perkara-perkara seumpama ni tak dibenarkan, dan kita kena faham asabiyah itu, kena faham sebetul-betulnya. Sebab kadang-kadang orang kata, oh kalau kutu tak boleh langsung berpuak-puak, kan, kumpulan-kumpulan tak boleh. Tak, kena lihat sebagaimana disebut oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menyatakan asabiyah ada dua, satu asabiyah Islamiyah, satu asabiyah jahiliyah. Asabiyah Islamiyah ni maknanya berpuak-puak, maknanya tolong-menolong, bantu-membantu untuk kebaikan. Tak ada masalah, kita puak kita senang, kata ajak orang lain susah sikit sebab daripada tak upah nak faham kan. Kita duduk dalam satu komuniti tu, kita ajak untuk buat baik, untuk buat tak ada masalah kan. Jadi begitu. Yang tak bolehnya asabiyah jahiliyah itu. Asabiyah jahiliyah ni maknanya sebagaimana Nabi sebut antu'ina qaumaka 'ala zulmi, iaitu kamu menolong puak kamu hatta dalam perkara yang zalim, perkara tak betul, atas dasar berpuak-puak tadi, atas dasar asabiyah yang fanatik lah tadi kan, menyebabkan dia tak peduli orang lain lah. Betul tak betul, ni puak aku mesti betul, puak lain mesti tak betul. Ini dah satu kezaliman yang berlaku. Ini yang disebut sebagai jahiliyah. Tapi kalaulah dalam keadaan dia just nak bertolong-tolong, berpuak-puak dalam melakukan kebaikan, nak disebar luaskan, benda tu tidak ada apa. Itu masih lagi dalam konteks yang dibenarkan. Tetapi sampai tahap yang menyanggahi syarak, yang menyalahi dan bercanggah dengan hukum syarak, maka inilah sesuatu yang wajib dihindarkan. Sebab itu apa-apa pun pertimbangannya hukum syarak lah. Pertimbangan dia kita kena lihat sama ada dia bertepatan hukum syarak ataupun tidak. Kat situ. Maksudnya kita punya
perbincangan petang ni dia berpaksi pada satu, iaitu bersederhana. Dan juga kita kena pertimbangkan sebaik mungkin, timbang tara, tengok benda ni bagus ke tak bagus, boleh ke tak boleh, boleh ke tidak dalam agama. Maka kita perlu pada pertimbangan, dan kalau tak tahu, tanyalah pada mereka yang tahu jika kamu tidak tahu tentang perkara tersebut. Jadi sebab itu kita berada dalam Tanyalah Ustaz pada hari ini untuk memberikan pencerahan kepada penonton-penonton supaya faham berkenaan dengan asobiah sebentar tadi. Asobiah Datuk, bukan asobah kan? Asobah asobah itu harta pusaka. Dalam faraid pula. Itu dalam faraid tu. Saya tadi hampir tersebut asobah. Asobah itu harta pusaka. Baik, supaya kita faham dengan lebih lanjut, supaya tidak keliru lagi. Baik, sahabat kita Al-Ali Ali di Facebook, Assalamualaikum Ustaz. Fahaman muta'assib yang mana ataupun andaian bahawa ilmuwan dan pemimpin lebih tahu dan ikhlas dalam bidang-bidang mereka tanpa memeriksa terlebih dahulu boleh menyesatkan. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan dari perkara di atas berlaku? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Ali untuk soalan ini. Tanpa usul periksa. Silakan Datuk. Baik, terima kasih pada persoalan. Pertama, dia kata muta'assib. Muta'assib itu merujuk kepada orang yang ta'assub. Pentaksub. Pentaksub lah kalau terjemahan dia kan. Dia melihat kepada, dia kata pemimpin lebih tahu. Dia sebenarnya bukan pemimpin lebih tahu, orang yang berilmu itu lebih tahu. Kena sebab pemimpin ada je, pemimpin jalan sesat, tak tahu apa pun, tak ada ilmu pun. Langsung tak ada ilmu, macam mana dia boleh tahu? Oh, dia ada ilmu laduni. Dia pergi ikut tu. Dia pergi ikut benda-benda yang orang nak buktikan tak boleh. Oh, dia ni nampak dia tak ada ilmu, dia tak belajar, tetapi dia dapat langsung daripada Allah. Dahsyat. Adakah manusia biasa mempunyai ilmu laduni? Dia ilmu laduni ni satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan tertentu, orang yang paling hampir dengan Allah Taala, wali-wali Allah. Tu pun bukan selalu. Dia bukan benda boleh program. Bukan semua ilmu. Dia bukan benda program. Sekarang ni ajaran sesat ni dia program, dia sentiasa ada. Dia sentiasa ada langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang dia tak belajar pun, dia tak ada ilmu pun. Lepas tu dia guna hujah apa? Dia bermimpi. Rasulullah SAW yang memberitahu kepada dia tu, dia ada ajaran baru pula yang Rasulullah bawa. Ini sudah bercanggah dengan syariat. Yang keduanya, betul ke datang tu Nabi? Dia sendiri kalau tak ada ilmu, dia sendiri tak kenal Nabi. Pernah saya bertemu dengan ada orang, dia sebut dia mimpi jumpa Nabi. Saya tanya dia, macam mana kamu nampak Nabi? Nabi betul. Nabi datang dengan rambut putih, dia kata. Saya kata, mana Nabi rambut putih? Bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah, belajarlah. Uban Nabi di kepala Nabi pun riwayat menyatakan laisa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Tak lebih 20 helai uban. Takkan rambut putih. Nampak dia sendiri tak kenal. Tapi dia cerita tak confirm itu Nabi. Manusia diperdaya oleh syaitan. Sebab itu dalam kitab Talbis Iblis menyatakan bahawa ranking nombor 1 syaitan paling suka ialah golongan jahil. Dia paling suka. Sebab apa? Sebab dia mudah pesongkan. Hatta dia boleh pesongkan akidah. Walaupun orang tu orang baik, kadang-kadang kita tak nafikan kesian. Orang itu orang baik, orang sopan, orang ada akhlak kita kata. Tapi oleh kerana jahil, syaitan cukup suka. Sebab apa? Sebab ni dia kata ini habuan dia. Paling senang dia boleh selewengkan, dia boleh jatuhkan, dia boleh gugurkan akidah seseorang itu, dia boleh menyebabkan orang itu tergelincir daripada akidah. Sebab apa? Sebab kejahilan. Sebab itulah kitab Talbis Iblis menyatakan bahawa ranking nombor 1 yang syaitan suka, bukan kaki maksiat dia suka lah juga, geng dia kan. Tapi nombor 1 dia paling suka, senang kerja dia, golongan jahil. Itu yang berlaku. Sebab itu pemimpin ni tengok, dilihat memang Allah sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ada ilmu. Kalau pemimpin tu ada ilmu, tak apalah, dia berguru kan, tak ada masalah, dia bertanya, dia meneliti, dia mengkaji dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ajaran sesat ni tak ada. Boleh dikatakan memang semua mereka akan cerita benda-benda yang mistik-mistik. Itu caranya. Sebab orang nak buktikan tak boleh. Kan? Akhirnya dia bawa lah mimpi lah. Dia bawa ilmu-ilmu yang dia dapat lah. Dia cah mukjizat tu. Mukjizat. Ni mukjizat saya. Macam-macam mukjizat lah. Macam-macam. Itu. Jadi orang dengar ni terujar. Terpegun. Sebab apa dia terpegun? Dia kena belajar. Bila dia ada ilmu, insya-Allah dia tak terpegun dengan benda-benda macam tu. Sebab dia tahu ini
mana boleh dapat ilmu macam tu saja. Sedangkan Hidayatuddin disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir ketika mana mentafsirkan ayat Ihdinas Siratal Mustaqim, beliau menyatakan bahawa hidayah, salah satu hidayah, Hidayatuddin, hidayah agama. Hidayah agama ni kena cari, kena belajar, kena menuntut ilmu. Sebab itu Nabi sendiri, Nabi SAW menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata menuntut ilmu itu wajib, faridah, fardu kepada setiap orang Islam. Jadi kita jangan terpesona dengan apa pemimpin-pemimpin yang kononnya mendapat ilmu entah apa-apa kan, tanpa belajar pun kan. Jadi iktiraf tu, dia kata guru aku tak belajar tinggi. Dia tak belajar pun, tapi dia dapat ilmu special. Ilmu daripada siapa? Dia persoalannya. Ini datangnya apa? Syaitan yang menipu manusia. Kadang-kadang itu yang berlaku. Ilmu ni dia aja dah, orang lain tak ada. Orang lain tak ada. Berguru di gua. Tu dia lah. Baik. Datuk, mungkin ada sedikit soalan tambahan berkenaan dengan isu yang berbangkit tadi. Sebab tadi daripada awal kita tekankan dahulu taksub kepada manusia. Dan kalau kita alih perkataan taksub tadi, dia pergi kepada obses ataupun fanatik tadi. Dia terlampau taksub kepada nakkan sesuatu. Contohnya nak kurus sehingga memaksa diri jadi sakit. Dia nakkan sesuatu barang berharga sampaikan dia ini membahayakan dirinya sendiri. Jadi kita keluar kejap daripada taksub kepada manusia tadi. Adakah obses kepada sesuatu benda, nak bercantik-cantik, nak bermewah-mewah, nak kurus, nak putih, nak tinggi, macam-macam. Jadi adakah ini juga disebut dalam konteks taksub dan juga boleh menyebabkan seseorang ini kufur akan nikmat? Bagaimana Datuk? Baik, ini dalam konteks kehidupan kita. Orang obses terhadap satu perkara. Yang akhirnya dia sanggup menyeksa diri dia untuk mendapatkan perkara tersebut. Ini juga perlu pada pertimbangan syarak. Nak obses ada berpada-pada. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi ayat ni walaupun dia berkaitan dengan golongan bakhil yang tidak mendermakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu asalnya, tetapi para ulama juga mengaitkan ayat ini kepada maksud-maksud yang lain, iaitu jangan mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Orang bakhil binasa, begitu juga orang yang obses yang buat sesuatu sampai menyiksa diri. Allahu Akbar. Ini perkara yang tidak diajar dalam Islam. Sampai tahap dia nak seksa diri, sampai tahap dia membahayakan diri, sedangkan perkara mudarat itu ad-darar yuzal. Dalam kaedahnya patut dihilangkan. Mudarat itu perlu dihapuskan, perlu dihilangkan. Bukan dia nak ambil kemudaratan itu semata-mata obses terhadap satu perkara. Kan? Jadi maknanya berpada-pada. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah bersederhana. Islam ajak cantik dah. Dia ada tawazun dia. Dia ada, kita kata, kesederhanaan dia. Kehidupan kita contohnya ada balance, kan, dunia dan akhirat. Ada rohani dan jasmani. Ada keperluan-keperluan semua. Kalau kita terlalu memfokuskan kepada satu aspek yang kita meninggalkan aspek yang lain, maka kita tak akan stabil. Tidak ada, kita kata tawazun tadi, tak akan stabil. Maka tak stabil itu bangun berjalan bersengit lah. tak stabil kehidupan tersebut. Kena ada timbang tara dalam perkara agama. Baik, sedang menonton, banyak lagi perbincangan kita nak bawakan kepada anda berkenaan dengan ta'assub, tetapi kita nak berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Semakin jauh perbincangan kita, semakin merisaukan sebenarnya umat pada ketika ini berhadapan dengan ta'assub yang melampau.
Tapi kalau kita sebut ta'assub pun dah nampak melampau dah. Kalau tak letak perkataan melampau pun, dia dah nampak seperti melampau di situ. Ta'assub sangat-sangat berminat kepada sesuatu perkara sehingga tidak menghiraukan lagi apa yang berlaku di sekeliling, termasuklah nasihat daripada insan yang lebih berilmu kepadanya. Boleh ataupun tidak, saya nak benda ini. Jadi itu yang bahaya sebenarnya. Baik, sedang penonton, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum, Ustaz. Ada perkara di sini. Kita faham pentingnya ada ilmu untuk memahami mana yang benar dan tidak. Bagi yang dahaga ilmu, memang akan terus ambil tanpa tabayun hingga terjebak pada ketaksuban pada seseorang. Namun mengapa golongan cerdik pandai juga boleh tersilap langkah? Adakah inginkan benda yang cepat, mudah, terus masuk syurga tanpa perlu bersusah payah hingga mengambil jalan pintas? Mohon kupasan. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Terperinci soalan dia. Jadi silakan Datuk untuk kupasannya. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu yang saya dapat tangkap itulah mengapa cerdik pandai, cerdik pandai yang pun terjebak juga ataupun kita sebut sebagai golongan educated. Ada beberapa faktor yang saya nampak. Orang cerdik pandai ni, pertama dia cerdik pandai, tapi dia tak cerdik pandai dalam hal agama. Dia memang ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu profesional, dia memang hebat. Golongan intelektual hebat. Tetapi ada di kalangan mereka yang masih kosong dari keagamaan. Jadi bila sampai satu peringkat manusia ni, sampai satu peringkat, dia mencari agama. Dia akan rasa jiwa dia kosong. Dia perlu sesuatu. Di sinilah detik permulaan pembelajaran dia sebenarnya. Tiba-tiba tersilap langkah, masuklah satu kumpulan yang sesat. Dan pula dia nampak macam dia selesa. Kerana ajaran sesat ni, biasanya dia ada beberapa benda yang menyebabkan orang selesa. Yang pertama, mudah. Dia ajaran yang mudah, dia tak susah. Lebih mudah daripada kalau kita ni nak kok mana nak semayang, dia tak semayang. Ajaran sesat ni sampai satu peringkat semayang pakai niat je. Allahu akbar. Mau tak orang ikut, mau tak syok. Kan syok. Boleh masuk syurga tanpa semayang, tanpa solat. Itu dia nak mudah. Begitu. Dia panggil solat daim lah, macam-macam istilah yang digunakan. Begitu. Jadi ada kemudahan dekat situ. Dan ada ajaran sesat ni menorak boleh. Jadi apa dia nak lagi? Dia boleh buat apa-apa yang patutnya terlarang. Tapi dalam ajaran ni, dia kata kita ni kesedaran dalam syurga. Dalam syurga boleh minum arak. Siapa dunia tak boleh minum arak? Islam ni mudah. Mudah. Dia guna logik lah kan. Dia guna kepala dia yang kita sebut bahawa benda itu dia mula-mula jumpa. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi, salah ataupun bahaya kalau kita hanya belajar pada seorang guru sahaja. Itu kena ingat. Kita belajar ni kena kita ramaikan guru. Bila kita nak cari kebenaran, kita ramaikan guru kita. Jadi di situ kita dapat lihat, kita dapat analisis, kita dapat kaji, kita gerakkan sikit akal kita ni bila kita belajar. Sebab apa dia nilai sikit apa asas dia? Apa pertimbangannya? Sebab kalau kita belajar betul-betul, kita tahu Nabi SAW menyatakan taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya bila kamu pegang pada dua perkara ini, Quran dan juga sunnah. Tetapi kalau ajaran sesat dia tak pegang Quran dan sunnah, bahkan bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Tapi bila ditanya dia kata ini khilaf. Macam mana Datuk? Dia kalau khilaf okey, tidak ada khilaf lah masalahnya kan. Benda yang bercanggah dengan agama. Akidah pula tu ada khilaf. Akidah. Contohnya ajaran sesat sebagai contoh. Mereka mendakwa sebagai Imam Mahdi. Ini banyak. Mendakwa Nabi pun ada. Mendakwa Imam Mahdi. Kan? Orang ikut. Tapi kadang-kadang ada juga, kalau kita fikir secara rasional, dia itu mengaku sebagai Nabi, takkan ikut juga. Benda ni maklum minaddin bidururah. Benda yang kita kata simple sangat. Nabi ni Nabi Rasulullah lah yang Nabi yang terakhir lah, Nabi yang ba'dah. Tidak ada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka kita kena dengan elemen-elemen lain jugalah kalau kita buat analisis. Ada juga elemen-elemen sihir mungkin ada pukau dia termakan sesuatu yang menyebabkan balik teringat. Ada juga. Jadi pelbagai faktor lah, pelbagai aspek yang berlaku. Sebab itu apapun, kalaulah seorang itu terjebak dalam satu ajaran, kita kena keluarkan dia supaya dia bermasyarakat.
Jangan duduk dalam kelompok itu saja. Itu antara cara untuk selamatlah. Kalau duduk dalam kelompok tu tak keluar-keluar, itu kebarangkalian. Kebarangkalian masalah beratlah tu, dia mudah terikut. Akhirnya mengaku apa, Tok Guru dan mengaku Imam Mahdi ke, mengaku Nabi ke, mengaku wakil Tuhan di bumi ke, dia terima semua. Kan? Itu jadi masalah lah. Sebab itu educated saja tak menjamin. Jadi kita nak kena educated pertama dalam konteks ilmu syarak. Kan? Yang kedua, kita kena keterbukaan. Kita nak belajar pun kita kena tahu dia punya asas-asas dia, bukan pakai yang tangkap buat macam tu aja. Kan? Jadi ada asas-asas yang betul, belajar pada tempat yang betul, dengan cara yang betul, pada guru yang betul. Betul, faham. Maksudnya kita kena perkemaskan balik asas akidah Islam tersebut, yang mana mungkin ada di antara kita yang sudah pun lalai dan mula lupa tentang asas-asas akidah tersebut. Baik, sebelum kita ambil soalan di Facebook, saya ada satu soalan nak ditambah sedikit bila mana kita cerita berkenaan dengan obses, fanatik dan juga ta'assub. Ada istilah berbangkit juga, ta'assub ibadat. Maksudnya ibadat ni memang sungguh-sungguh dia buat tanpa menghiraukan orang lain. Jadi ada pula yang cuba untuk berkata, adakah ta'assub ibadat ni tak ada masalah? Solat sampai tidak menghiraukan waktu tidur. Berpuasa sampai tak nak berbuka, kata tu. Ada pula yang bersedekah sampai tak tinggal apa langsung pada keluarga dan juga diri sendiri. Dan ada juga yang kadang ini hidup, dia kata saya nak tumpu ibadat, saya tak nak kahwin sebab kahwin akan menyusahkan saya untuk beribadat. Ta'assub pada ibadat, bagaimana Datuk? Nabi SAW menyatakan bahawa fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Sesungguhnya hancurnya orang yang terdahulu daripada kamu kerana sifat ghulu, sifat melampau-lampau. Dan perkara ini memang telah pun berlaku pada zaman Nabi SAW, bila mana ada 3 orang ini, mereka bertanya tentang ibadat Rasulullah SAW. Maka salah seorang menyatakan bahawa dia nak lawan Nabi lah. Kalau Nabi puasa, dia nak puasa hari-hari tak buka dah. Nabi pun ada waktu buka, ada waktu puasa kan. Tak makan langsung. Dia tak nak buka. Memang dia nak puasa aja. Hari-hari nak puasa, panjang tahun nak puasa. Seorang lagi kata, okey, dia ni tidur pun tak mau. Nak qiyamul lail je. Buat ibadat ni kira nak sampai tak nak tidur. Okey, seorang lagi kata aku nak fokus ibadat, kahwin pun tak mau. Benda ni sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan, siapa yang paling bertakwa pada Allah melainkan aku, Nabi yang terbaik. Tapi Nabi kata, aku berpuasa, aku berbuka, aku qiyamul lail, aku tidur, dan aku juga berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnah aku, maka dia bukan dalam kalangan aku. Maka di situ menunjukkan kepada kita larangan untuk berlebih-lebihan. Hatta ibadat pun ada sederhana ni, ada waktu untuk kita rehat. Bukanlah maknanya sampai macam ada agama yang kahwin pun tak boleh dah. Punyalah atas nama ibadat ni, diharamkan kahwin. Sebagai contohnya, diharamkan makan makanan yang halal. Makanan halal, innal halal bayyin wal haram bayyin. Tak boleh makan juga, diharamkan terus. Kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan ajaran agama. Ajaran agama tidak seumpama itu. Jadi apa-apa aspek yang melampaui batas, maka ia bukan daripada agama. Sebab itu Nabi SAW sudah menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang kesederhanaan itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul di kalangan manusia, bukan di kalangan malaikat. Seperti kita dapat contohi, kadang orang tanya juga, Rasul ni baik malaikat lah kan? Kalau tidak, kalau malaikat Rasul susah juga. Malaikat tak makan, tak ikut. Malaikat tak minum, malaikat tak tidur. Allah utuskan Rasul di kalangan manusia supaya kita dapat ikut, kita dapat follow. Dan Nabi tunjukkan kepada kita, jangan sampai tahap berlebihan yang kita tidak bertanggungjawab langsung di atas kehidupan duniawi kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas Allah Taala kata, cari habuan kamu di akhirat, cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Mana keseimbangan tu ada. Tidak terlalu nak akhirat ni sampai dunia tinggal langsung. Dan ada orang nak dunia, akhirat tinggal langsung. Tak boleh lah, lagi tak boleh lah. Kan? Jadi maknanya kita kena seiringkan. Dia kata saya zuhud
Jadi zuhud ni kata buang dunia, ambil akhirat saja. Jadi betul ke makna zuhud tu buang dunia, ambil akhirat sahaja? Jadi kalau kita nak dapatkan pencerahannya, sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, kembali duduk di meja perbincangan untuk kita mengambil lagi ya semua soalan-soalan, bukan semua, beberapa soalan yang sesuai dengan topik perbincangan kita untuk kita jawab sehabis baik. Banyak sahabat-sahabat kita bertanyakan soalan, terima kasih diucapkan kepada semua. Semoga terus dapat menyebarkan kebaikan dan terus ikuti kami di platform media sosial, di Instagram, di Facebook dan di TikTok rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Ayuh sama-sama kita semarakkan ilmu, mudah-mudahan beroleh manfaat. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, tadi kita ada sebut sedikit untuk kefahaman ataupun info tambahan dalam perbincangan kita berkenaan dengan makna zuhud. Ada orang kata, sebab kita rentetan daripada ayat surah Al-Qasas sebentar tadi, cari akhirat tetapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Ada yang mengatakan tak maulah dunia sebab saya ni orang zuhud. Dia kata zuhud ni buang segala benda dunia, hanya tumpu pada akhirat saja. Benarkah macam itu, Datuk? Makna zuhud sedikit dari Datuk. Dia sebenarnya kalau kita tengok tujuan Allah Ta'ala ciptakan manusia tu untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Ya. Yeah. Kena faham konsep khalifah. Khalifah itu liiqamatid din wa siyasatud dunya bih. Untuk menegakkan agama dan memakmurkan dunia. Bukan nak tinggal dunia, nak makmurkan dunia dengan cara yang tidak bercanggah dengan agama. Jadi zuhud bukan bermaksud tinggal dunia, tidak. Sampai nak bekerja pun tak mau, sampai nak kaya pun tak boleh. Abdul Rahman bin Auf bukankah seorang yang kaya? Kaya. Tapi dia zuhud. Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar bukankah seorang yang kaya? Tapi dia zuhud. Zuhud tu maknanya kekayaan dunia ataupun kehidupan dunia tak letaklah mati dia. Dia bukan mencintainya, dia mencintai akhirat. Tapi dunia ni sebagai platform, begitu. Bukan dia tinggal terus. Kalau dia tinggal terus, macam mana dia nak laksanakan tugas sebagai khalifah? Betul. Baik Allah Ta'ala bagi ke malaikat ya, 100% ibadat ya, kan? Sebagai khalifah kan, Allah tak bagi malaikat, Allah bagi pada manusia untuk melaksanakan tugas peranan sebagai khalifah. Jadi zuhud itu bukan bermaksud nak kena hidup cara miskin, tidak. Tetapi kita tidak meletakkan, kalau disebut oleh Ibrahim Adham ni, kalau konteks keuangan, duit dia jangan letakkan dinar dirham dalam hati kamu, letak atas tangan kamu. Duit banyak tak apa, tapi memberi. Itu zuhud lah tu. Tapi kalau taklah hati, dia kedekut, menyimpan jadi untuk dia. Lepas tu tak boleh manfaatkan juga bila dia mati. Allahu Akbar. Baik, itu dia kan berkenaan dengan zuhud. Ya, masih lagi ramai yang tidak mengerti zuhud itu adalah dunia di tangan, akhirat di hati. Baik, sedang penonton dari sahabat kita Nur Diana Nana. Assalamualaikum. Saya bersama Datuk Dr. Muhammad Suki Othman dan semua penonton-penonton Tanyalah Ustaz TV3. Ta'assub menyebabkan seseorang hilang pertimbangan, menyokong segala langkah orang yang dita'assub walaupun salah, walaupun menyeleweng daripada landasan agama. Ajaran sesat yang semakin berkembang akibat ketaatan yang melampau kepada pemimpin ni ajaran sesat. Soalan saya, bagaimanakah untuk menghindari masyarakat kita daripada sikap ta'assub sehingga sanggup melakukan apa sahaja perkara yang melanggar akidah? Terima kasih kepada sahabat kita. Saya serahkan kepada Datuk. Silakan. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Sememangnya kalaulah ta'assub yang melampau, macam kita bincangkan tadi lagi, bahawa dia akan menyebabkan dia mengikut secara membuta tuli. Hilang pertimbangan kewarasan, hilanglah dia punya kita kata pertimbangan yang sepatutnya didasarkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu masyarakat kena cakna perkara seumpama ini. Jadi ini sebab apa? Sebab kadang-kadang kita sayang. Ada orang yang dia baik bukan tak baik, tapi bila terjerumuslah ajaran sesat, dia akan merugikan kehidupan dia dunia dan juga akhirat. Jadi kalau boleh dia ni kita nak manfaatkan untuk kehidupan, untuk kebaikan, untuk membawa kepada perubahan dan sebagainya, tapi akibat terjebak dalam perkara seumpama ni. Jadi apa tindakan masyarakat? Masyarakat ni dia nak kena ambil tahu. Sebab kadang-kadang kita bimbang juga zaman sekarang ni, orang tak peduli dah. Apa nak jadi pada jiran dia, jadilah. Apa nak jadi pada orang lain, jadilah. Kamu jadi apa, sesat ke apa ke, terpulang kamu lah. Jangan jaga terfikir orang. Itu alasannya. Betul. Jangan jaga terfikir orang. Bagi saya,
Tak ada masalah jaga tepi kain. Yang tak boleh jaga dalam kain. Itu yang tak bolehnya. Tepi kain ni mana kita nampak. Nabi kata mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang lihat kemungkaran? Lihat ni kata Syekh Sya'rawi bukan setakat lihat tapi mengetahui. Dia mengetahui. Ra'a itu bukan maksud lihat dengan mata saja tapi mengetahui kemungkaran itu. Maka perlu dicegah. Kalau kita tahu bahawa sahabat kita atau siapa juga ni peranan masyarakat juga terjebak dalam satu ajaran yang agak kita kata meragukan, maka kita boleh merujuk kepada pihak berkuasa agama. Kita ada jabatan-jabatan, rujuk Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, mereka yang ada otoriti yang boleh mengambil tindakan atau memperbetulkan keadaan yang seumpama ini. Kononnya kita refer, kita rujuk kan, tengok ajaran ni okey tak okey, kita rujuk terlebih dahulu, kita bertanya terlebih dahulu. Jadi kalau nampak tak okey, kita cuba melihat untuk kita menyelamatkan dengan kasih sayang. Itu penting. Kalau kita mempunyai perasaan kasih sayang kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang yang lain, kita tak akan tergamak membiarkan orang itu terjerumus dalam perkara-perkara yang sesat. Kita akan cuba berusaha dengan sedaya upaya untuk menyelamatkan dengan kemampuan yang kita ada lah. Maksudnya menyelamatkan masyarakat kita kan. Jangan kita kata itu hal dia, kita tak campur kan. Bila mana kita melihat, bila mana kita mendengar, kita tahu tentang perkara tersebut, maka bantulah sedaya upaya untuk menyelamatkan khususnya akidah daripada terjerumus kepada kesesatan. Baik, soalan kedua dari sahabat kita, soalan seterusnya dari Jura Azlin Sofian. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, bila terjadi satu kes seperti yang terbaru, hangat diperkatakan, kita mula tersentak, terkejut, sedih, memikirkan lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan anak-anak yang tidak berdosa disebabkan ketakzuban fanatik yang ekstrim, sedangkan ianya telah bersarang ataupun bertapak lama ibarat barah yang merosakkan seluruh sistem. Di mana silap kita? Adakah dengan sikap tak ambil peduli hal sekeliling menyebabkan golongan yang menggelarkan mereka ini alim, ulama, sebenarnya membawa ajaran songsang? Mohon nasihat Ustaz buat kami semua. Terima kasih Puan Jura Azlin Sofian untuk soalan ini. Silakan Datuk. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Satu fenomena yang berlaku yang amat menyedihkan lah. Memang kadang-kadang anak-anak dieksploitasi, dipergunakan dengan cara yang tidak sepatutnya. Sepatutnya kanak-kanak membesar dalam keadaan mencari ilmu, dengan belajar, bukanlah dengan digunakan, diperah tenaga mereka dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seumpama ini berlaku sebab apa? Soalan tadi mungkin masyarakat tak ambil tahu. Macam saya sebut tadi, kadang-kadang mereka berada dalam kelompok mereka. Masyarakat pun nak masuk pun tak boleh. Kita pun tak tahu. Tak tahu apa yang berlaku di dalam golongan-golongan seumpama ini. Kemudian ada orang menganggap, dia ni alim ulama. Adakah alim ulama tu sekadar memakai jubah, sekadar memakai serban? Adakah begitu? Ya, kita tak nafikan perkara-perkara itu, pakaian itu pakaian yang baik, pakaian yang sunnah, tapi ia tak diukur dari sudut pakaiannya. Sebab itu kadang-kadang ajaran sesat dia menyama. Hari ni semua ajaran sesat semua pakai serban, kan? Bomo pun kadang pakai kopiah, nak bagi tahu orang panggil ustaz juga, tapi ilmunya tak ada. Sebab itu pentingnya kita lihat dalam konteks begitu, konteksnya yang betul, yang sebenar. Dan ini apa yang berlaku sebenarnya ada hikmah. Ada hikmah yang kita patut lihat bersama. Masyarakat, diri kita sendiri perlu lebih perhatilah terhadap apa yang berlaku di sekeliling, dan kita cuba sedaya upaya. Dan apa macam saya sebut tadi, bahawa janganlah apa yang berlaku ini melemahkan semangat kita, tapi sebenarnya kita melihat secara positif adalah untuk kita melakukan yang terbaik, dan kita berusaha untuk memperbaiki keadaan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Mudah-mudahan kesedaran itu bila dia timbul, maka berpaksikan kepada sesuatu yang benar. Jadi kita bergerak di atas kebenaran tersebut, dan saling kita kembali kepada saling kita mengambil tahu di antara satu sama lain. Jangan lagi hidup nafsi-nafsi lah, hidup dalam keadaan yang masing-masing mengejar kehidupan dunia ini, sehingga tak peduli dah apa yang berlaku di sekelilingnya. Jadi kita nak kena kembali balik hidup secara bermasyarakat sebagaimana yang berlaku zaman dulu kan. Nampak lebih indah kan. Jadi di situ kita dapat mengenal pastilah sesuatu isu yang
yang berlaku itu, dan kita sekurang-kurangnya kita dapat menolonglah dan juga dapat membawa kepada jalan kebenaran. Betul. Kalau zaman dulu ada satu perkara berlaku, maka berkumpul satu kampung di satu tempat untuk membincangkan perkara tersebut. Di balasar, di musola, di balai raya. Sekarang balai raya pun dah tak nampak ada sekarang. Zaman dulu anak jiran anak kita. Anak jiran anak kita anak jiran. Sekarang ni anak kamu, anak aku, anak aku. Betul. Kadang-kadang anak sendiri pun dia tak mengaku. Bukan anak aku. Dia lain. Kena ubah balik. Kena ubah balik kan. Berkumpul satu masyarakat untuk membincangkan satu-satu hal, dan juga malam tu juga dapat kata putus lebih kurang dalam tempoh setengah jam ke 45 minit. Selesai. Tapi zaman sekarang bila mana satu isu berlaku, masing-masing cuba untuk berkata-kata di media sosial, berkumpul tetapi di ruangan komen semata-mata. Tidak ada jalan penyelesaian tetapi menambahkan bara pada api yang sedang menyala. Jadi inilah perbezaan dulu dan kini. Sebab tu daripada awal sehingga hujung ni kita sebut, dan Datuk pun sebut pada kita sebentar tadi, cari guru yang betul untuk dapatkan pengetahuan supaya tidak taksub, supaya tidak terlampau fanatik, supaya tidak terlampau obses yang ekstrim kepada satu-satu ajaran ataupun kepada satu-satu perkara itu, supaya dapat difahami dengan baik. Rentetan daripada yang saya sebutkan tadi, ada satu soalan dari sahabat kita, Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum, katanya, mohon nasihat Ustaz supaya bila belajar ilmu agama, adakah kita perlu dapatkan guru yang mahir dalam bidangnya dan salah silah yang betul, takut kepada Allah dan muktabar. Jadi mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini, kriteria pemilihan guru supaya kita dapat ilmu yang sebenar. Baik, sebenarnya kalau kita lihat, kita belajar daripada guru ataupun ulama yang Allah sebut innama yakhshallah min ibadil ulama. Ulama itu, guru itu orang yang bukan sekadar ada ilmu. Yang pertama mesti ada ilmu lah. Kalau guru itu sendiri tidak ada ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak, maka di situ sudah tentulah dia tidak dapat menyampaikan sesuatu yang bertepatan hukum syarak. Sebab itu macam saya sebut tadi, jangan lihat penampilan saja, lihat pada ilmu yang disampaikan itu, sama ada benar ataupun tak benar. Jadi sebab ada bertepatan dengan Quran dan Sunnah ataupun bercanggah dengan Quran dan Sunnah, bukan logik atau ikut kepala dia sahaja semata-mata. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua Allah Ta'ala sebut, iaitu golongan ulama, golongan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan yang dia sendiri sudah tentu akan melakukan apa yang Allah perintah dan menghindarkan sesuatu yang apa yang Allah larang. Jadi kalau dia sendiri tak solat, guru apa macam tu? Kan? Kat mana kononnya, oh ini ilmu tinggi. Ilmu tinggi apa? Nabi pun solat, tiba-tiba dia tak solat. Ini adalah sesat. Kan? Sebab itu kita, macam saya sebut juga tadi, berulang kali saya sebut bahawa untuk memastikan, kadang-kadang sebagai orang awam ni kita pun payah nak beza kan. Sebab kadang-kadang ajar sosok dia cakap sedap. Dia macam orang jual ubat lah. Jual ubat, kalau dia cerita ubat tu, pidato dia kemah. Pidato dia meleleh elok kita dengar. Memang sedap kan. Betul tak tahu lagi. Jadi nak cerita tu, dia nak jual produk dia. Dia cerita kemas. Dia boleh cerita. Sebab itu kita perlu meramaikan guru kita. Itu antara cara jugalah. Yang penting juga kita meramaikan guru kita. Di situ kita dapat lihat bagaimana guru yang benar-benar guru, yang kita boleh ambil contoh dan tauladan yang berdasarkan ilmu yang sahih, yang muktabar, yang ada susu galurnya, yang dia sendiri belajar. Ni entah guru belajar tak, dia tahu guru tu tak belajar, tapi dia ambil ilmu apa dia tak belajar, tapi sebab dia baca sedap kan? Dia baca sedap, dia pandai apa goreng kita kata. Sebab itu kita kena lihat juga latar belakang guru kita itu, di mana dia belajar, kat mana dia belajar, ilmu dia belajar. Jadi kena lihat. Ni tak ada ilmu, tak ada apa langsung, tiba-tiba hanya berpenampilan macam untuk guru saja, kan, terus dinobatkan. Ini masalah kita je, bukan masalah dia. Dia tu mungkin ada kepentingan. Sebab jalan sesat ni mesti ada kepentingan. Dia nak dapat something, nak dapat duit ke, nak dapat apa-apalah yang dia. Tapi kita ni kadang kena cerdik jugalah. Allah bagi akal fikiran, Allah bagi panca indera, Allah bagi segala-galanya pada kita untuk kita menganalisis dan kita menilai. Jadi jangan kita mudah terikut-ikut. Jadi kita insya-Allah mudah-mudahan bila mana kita sentiasa mengikuti terjalan ustaz ni, biar tahu jangan keliru ni, kurang-kurangnya dia akan dapat meleraikan segala kekusutan, kekeliruan dan sebagainya. Kurang-kurangnya kita dapat satu key lah, satu anak kunci. Yang paling penting ada panduan. Jadikan panduan. Subhanallah, itu dia kan perbincangan kita berkenaan dengan bahaya ta'assub.
banyak sebenarnya kata orang satu pengajaran yang menyebabkan kita perlu berhati-hati dengan setiap tindakan kita supaya tidak terjerumus kepada bahaya taksub pada ketika ini. Jom sama-sama kita mengaminkan doa yang dibacakan oleh Al-Fadhil Datuk. Silakan sebagai doa penutup, doa ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai perbincangan kita berkenaan dengan bahaya taksub. Mudah-mudahan dapat sesuatu daripada perbincangan tadi. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Terima kasih diucapkan kepada Sahibus Sabah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Sugiartuman atas kupasan dan perbincangan dan nasihat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan jadi panduan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menuntut Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.